Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, ya, dapat kita meneruskan lagi pembelajaran kita di dalam madah al-lughah al-arabiyyah al-mu'asirah ini. Ya, insya-Allah pada pertemuan kali ini kita masuk kepada ad-darsus salisa al-asyara, ya, pembelajaran tajuk kita yang ke-13. Ya, insya-Allah pada hari ini tajuknya adalah berkenaan dengan birrul walidaini, ya, birrul walidaini, ya, maksudnya berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa? Al-walidaini. Al-walidaini maksudnya kedua ibu bapa. Berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Yang mana satu tajuk yang kita dah banyak kali kita ceritakan, bahaskan di dalam usuluddin ada, di dalam syariah ada, ya, berkenaan dengan berbuat baik dengan ibu bapa ini, ya, sebab mereka lah yang menjaga, yang mendidik kita daripada tak tahu apa-apa sehinggalah kini, kan. Okey, insya-Allah dalam buku teks Islam kita pada muka surat 181, ya. Okay, kita lihat kepada muka surat 182, ya, yang mana dalam sini diletakkan sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana hadis ini menceritakan tentang birrul walidain, ya, berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita, ya. Apa hadisnya? Sama-sama kita baca. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdalu qala as-salatu liwaqtiha qala qultu summa ayyu qala birrul walidaini qala qultu summa ayyu qala al-jihadu fi sabilillah rawahu Muslim. Okey, hadis ini apa mafhum daripada hadis ini? Sa'altu, maksudnya ada seorang sahabat Nabi yang berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanyakan, ya, sa'altu, aku bertanya. Maksudnya seorang sahabat ini dia bertemu dengan Rasulullah, dia bertanya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sahabat ni tanya? Ayyul amali afdal. Amalan apakah? Ayyu apakah al-amal, amalan afdal yang lebih baik, paling bagus. Apa dia? Sahabat baginda ni tanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, apa dia? Amal perbuatan yang baik, yang afdal, jawabnya as-salatu liwaqtiha. Ya, solat pada waktunya. Mafhum di situ maksudnya solat di awal waktu. Itulah amalan yang terbaik, solat di awal waktu. Kemudian sahabat ini bertanya lagi. Qala, dia berkata, qultu, aku mengatakan, summa ayyu, kemudian apa? Apa lagi? Selepas solat di awal waktu itu baik, apa lagi yang baik juga? Qala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, beliau baginda menjawab, birrul walidaini, ya. Birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Itu dia. Antara amal yang terbaik yang baginda Nabi bagi tahu adalah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Yang pertama solat di awal waktu, yang kedua buat baik kepada ibu bapa. Kata sahabat ini, qultu summa ayu, aku berkata summa ayu, kemudian apa? Apa lagi? Lepas solat awal waktu, lepas berbuat baik ibu bapa, apa lagi? Qala, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-jihadu fi sabilillah, ya, berjihad pada jalan Allah. Itu dia perkara amalan yang paling baik, yang terbaik, ya, untuk kita lakukan. Solat awal waktu, berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan jihad pada jalan Allah. So maksudnya di sini nak cerita tentang tajuk kita birrul walidain, disebut oleh baginda Nabi antara amalan yang terbaik, ya, berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita, ya. Apa yang kita boleh dapat daripada hadis ini? Tengok di bawah ini, alaina birrul walidaini li'annahuma, ya, alaina, ke atas kita sebagai seorang
Dia kata kat sini, anaklah sebagai seorang anak, semestinya ke atas kita birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Kenapa? Li'annahuma, kerana kedua mereka ini, ibu bapa kita ini, qad rabbayana mundu sigari. Qad rabbayana, telah mendidik kita, telah menjaga kita mundu sigari. Mundu semenjak as-sigar, sejak kecil lagi, daripada kita kecil, daripada lahir sampai sekarang ni, mereka telah mendidik kita. Sebab tu kita kena buat baik sebagai balasan kepada mereka. Yang kedua, ad-dabana, akhlaqan hasanatan, ya, ad-dabana, telah mengajarkan kita, telah mengadapkan kita dengan akhlaqan hasanah, ya, dengan akhlak yang baik. Dan yang ketiga, dhahaya rahatahuma min ajli sa'adatina. Dhahaya, mereka kedua ibu bapa ini dhahaya, telah mengorbankan rahatahuma, kehidupan mereka, kerehatan mereka ini, tak ada erti kenal penat dan lelah, tak ada rehat bagi mereka, min ajli sa'adatina, min ajli, atas sebab sa'adatina, kebahagiaan kita. Maksudnya ibu bapa kita ini nak bagi kebahagiaan kepada kita, sanggup mereka berkorban. Itulah sebabnya kita kena berbuat baik sebagai balasan, ya. Tahu memang kita tak dapat membalas segala jasa ibu bapa kita, tapi sekurang-kurangnya buatlah kebaikan kepada mereka. Okey, tengok muradifat. Tepi ini muradifat ini apa? Muradifat perkataan seerti. Okey, boleh lihat di situ afdal seerti dengan ahsan. Adaba seerti dengan ahsana. Khuluqa, mana al-birru, al-ihsanu, al-jihad, al-kifah, rabba, adaba. Tengok sini, adaba seerti dengan ahsana khuluqa. Rabba, adaba. Maksud bolehlah rabba sama dengan adaba, adaba sama dengan ahsana khuluqa. Okey, faham di situ? Okey, kita lihat kepada muka surat seterusnya 183. 183, istami' wantiq. Istami', dengarkan, wantiq, dan sebut. Ini ada dua perbualan. Perbualan yang pertama, al-ibnu dengan al-walidu. Al-ibnu, anak lelaki, bersama dengan al-walidu, bapaknya, bapanya. Apa namanya? Si ibnu, anak ini, berkata kepada bapanya, awsini ya abil aziza, ya, awsini ya abil aziza, awsini, nasihatiku, nasihatilah saya. Maksudnya dia minta, ya abil aziz, wahai ayahku al-aziz yang mulia. Anak dia ni minta nasihat kepada daripada bapa dia. So al-walidu, bapa dia ni, apa yang dia nasihat kepada anak dia ni? Ya bunayya, wahai anak kesayanganku, la tamshi amama walidaika. La tamshi, jangan kamu berjalan, amama, di hadapan, walidaika, kedua ibu bapa kamu. Kalau nak jalan, nak lalu, jangan lalu depan orang tua, jangan lalu depan mak bapak. Bal, adapun, bijawarihima au khalfahuma. Bal, adapun, tak boleh lalu depan. So, macam mana? Bijawarihima, lalu di tepinya. Di tepi mereka, tepi belah kanan ataupun tepi belah kiri. Au, ataupun khalfahuma, ataupun di belakang mereka. So, ini antara adab. Wahadha min ta'alimil Islam. Wahadha, dan inilah adab, jangan lalu depan orang tua. Ini adalah min ta'alimil Islam, di antara ajaran Islam. Didikan dalam Islam ini nak mengajarkan kita supaya beradab. Jangan lalu depan ibu bapa, kurang adab, tak elok di situ. Lalu mana? Jawarihima, lalu tepi dia orang ataupun lalu belakang. Jaga adab kita. So ibu Nur dia kata, jazakallah ya abi, maksudnya terima kasih wahai ayahku. Walid jawab, wa iyyakum, dan kepada kamu juga. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, al-bintu dengan al-walidatu pula. Perbualan di antara al-bintu, anak perempuan, dengan wal-walidatu, dengan ibunya. Walid, ayah, al-walidatu, ibu. Okey. Ini anak perempuannya pula kata, awsini ya ummi al-habibata. Nasihatkanlah saya ini, ya ummi al-habibah, wahai ibuku yang tercinta. Tadi anak lelaki minta nasihat kat ayah. Ini anak perempuan pula minta nasihat dekat ibu. Okey, apa kata ibu dia? Apa nasihat ibu dia? Alqis salama
qabla ad-dukhuli ila al-baiti. Alqi, berilah, berikanlah as-salam, bagi salam maksudnya. Qabla ad-dukhuli, sebelum masuk, ilal baiti, ke rumah. Ilal baiti, ke rumah. Maksudnya nak masuk rumah, kita dari luar, balik daripada sekolah ke daripada mana-mana contohnya, nak masuk ke rumah, alqis salam, bagi salam dahulu. Ini bukan pada ibu apa sajalah, mana-mana pun dekat sekolah pun ke apa, ke nak masuk kelas ke masuk mana-mana pun, bagi salam dahulu. Itu adab dia. Kemudian apa dia kata lagi si ibu ni? Wasta'zini qabla ad-dukhuli ila ghurfati walidayki. Wasta'zini, dan minta izin. Qabla ad-dukhuli, sebelum masuk, ila ghurfati walidayka. Sebelum masuk ke ghurfah, bilik walidayka, bilik ibu bapa. Maksudnya bilik ibu bapa kita dalam rumah tu mesti ada bilik kan, bilik kita, bilik abang, bilik kakak. Mana ada bilik ibu bapa kita, jangan masuk sesuka hati. Kena istazin. Kena minta izin dahulu sebelum masuk. Maksudnya kalau kita nak jumpa mak atau ayah kita ada dalam bilik, contohnya mereka tengah berehat dalam bilik, jangan terus masuk. Ketuk pintu dahulu, minta izin boleh masuk ke mak, baru masuk. Itu dia adab dia dengan ibu bapa kita. So pintu kata uhibbuki ya ummi, saya sayang pada kamu wahai ibuku. Okey, itulah dia dua adab yang dia ajar sini. Yang pertama, ayah ada pesan tadi, jangan lalu depan ibu bapa, lalu belakang ataupun tepi. Nasihat daripada ibu pula, bagi salam, cakap bila nak masuk rumah. Kemudian yang kedua, dia kata minta izin kalau nak masuk ke bilik mak ayah. Okey. Tengok pula sini al-mudadat, perkataan berlawanan. Amama depan, lawan dia belakang. Khalfa. Okey. Ausa maksudnya menasihati. Lawan dia angkara, mengingkari. Okey. Dan yang ketiga ad-dukhulu masuk. Lawan dia al-khuruj keluar. Okey, itu dia. Okey, kita lihat pula kepada 184. Okey. Muka surat 184. Perbualan juga. Perbualan antara dua orang rakan ini. Kawan dia tanya, seorang lagi jawab. Okey. Yang pertama, kawan dia ni tanya. Soalan pertama dia. Ma mas'uliyatul abna'i. Ma mas'uliyatul abna'i. Apakah mas'uliyah, tanggungjawab al-abna'i, seorang anak. Apa tanggungjawab seorang anak? Maka kawan dia jawab, birrul walidaini wal ihsanu ilaihima. Birrul walidaini wal ihsanu ilaihima. Dia kata, birrul walidain, buat baik pada ibu bapa kita. Wal ihsan, dan juga buat ihsan. Buat ihsan ni sama jugalah seperti berbuat baik. Ilaihima, kepada kedua mereka, kedua ibu bapa kita. Itu dia kata. Yang kedua pula dia tanya, kaifa natakallamu ma'a abawaini. Kaifa nata'allamu ma'a al-abawaini. Kaifa, bagaimana, natakallamu, kita hendak bercakap. Macam mana kita nak bercakap ma'al abawaini, bersama dengan kedua ibu bapa kita. Nak cakap macam mana depan mak bapak kita ni? Kawan dia jawab, natakallamu ma'ahuma bisautin layyinin wa latifin. Natakallamu, kita bercakap ma'ahuma, bersama kedua mereka ini, nak cakap dengan mak bapak kita ini, bisautin layyinin, dengan suara yang rendah, suara yang lembut. Wa latifin, dan juga yang layyinin yang lembut, wa latifin yang sopan. Maksudnya cakap dengan penuh adab lah. Jangan meninggikan suara, dengan suara yang lembut, dengan suara yang rendah, dengan penuh adab. Jangan cakap secara kasar, jangan cakap dengan kuat, menengking-nengking kepada kedua ibu bapa kita. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, tanya kawan dia ni, kaifa nuhsinu biwalidaini ba'da wafatihima. Kaifa, bagaimana, nuhsinu, kita nak buat baik, bil walidaini, dengan kedua ibu bapa kita, ba'da, selepas, wafatihima, kewafatan mereka. Macam mana kalau dalam dia orang hidup, senang, kita tahulah cara nak buat baik dengan mereka, tolong mereka ke, bantu apa yang dia orang perlukan, jaga mereka kalau dia orang sakit demam. Tapi bagaimana pula nak buat baik kepada kedua ibu bapa
jika dia orang dah meninggal, sudah wafat, tak boleh lagi nak berbakti tolong dia orang, macam mana? Kawan dia jawab, nad'ullaha an yaghfira lahuma. Nad'ullaha, kita mohon pada Allah, an yaghfira, supaya mengampunkan lahuma, bagi mereka kedua. Maksudnya doakan pengampunan kedua ibu bapa kita pada Allah, ya, supaya mereka ni dimudahkan urusan di akhirat nanti. Okey. Soalan yang keempat, tanya kawan dia ni, limaza, ni apa ni bagi awal lah, ni salah ni. Limaza nuti'u alwalidaini. Limaza, kenapa nuti'u, kita mesti mentaati alwalidaini, kedua ibu bapa kita. Kenapa kita perlu taat kepada kedua ibu bapa kita? Jawab kawan dia, lianna, kerana ridallahi fi ridal walidaini. Kerana ridallah, keredaan Allah, fi ridal walidaini, ya, pada keredaan kedua ibu bapa kita, kan. Kita nak dapat redha Allah, kena dapat redha ibu bapa dahulu. Kalau ibu bapa kita redha pada kita, maka Allah bagilah keredaannya kepada kita. Maksudnya kunci kita nak dapat keredaan pada kedua ibu bapa kita. So jangan sesekali kita sakiti kedua ibu bapa kita. Okey, habis barakallahu fika, ya, moga Allah memberkati kamu, wa iyyaka, dan juga kepada kamu juga. Okey, itu dia dapat, ya, bagaimana kita nak cakap dengan ibu bapa kita, apa tanggungjawab kita sebagai seorang anak, bagaimana kita nak berkhidmat dengan ibu bapa kita selepas mereka meninggal, dan kenapa kita perlu mentaati kedua ibu bapa kita. Okey, itu dia. Okey. Yang seterusnya, muka surat 185, satu persatu ayat dia. Mari kita baca sama-sama. Istami' waradid. Dengarkan dan ulang-ulang bacaan dia tu, ya. Ayat yang pertama apa dia? Ad'ullaha bisalamatil walidaini fid dunya wal akhirah. Ya, ad'ullaha bisalamatil walidaini fid dunya wal akhirah. Ad'ullaha, saya berdoa pada Allah, saya meminta pada Allah, bisalamati, supaya dengan keselamatan, al walidaini, kedua ibu bapa, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, ya. Saya mohon pada Allah supaya diselamatkan kedua ibu bapa kita ini di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat, ya. Insya-Allah selamat ibu bapa kita dunia dan akhirat. Doa banyak-banyak, untuk ibu bapa kita. Yang kedua, ashkurullah ala ni'matil walidaini as-salihaini. Ya, ashkurullah, saya bersyukur kepada Allah, ala ni'mati, di atas nikmat, al-walidaini salihaini, ibu bapa saya yang soleh. Selalu kita dengar cerita anak yang soleh, kan. Ini anak pula kepada kedua bapa. Dapat ibu bapa yang soleh, yang menjaga, yang mendidik kita dengan ajaran agama, dengan banyak ilmu diberikan kepada kita, mengajar kita tentang adab. So itu adalah ibu bapa yang soleh. So kita patut bersyukur kepada Allah. Allah berikan kepada kita ibu bapa yang soleh. Ibu bapa pula bersyukur pada Allah, Allah kurniakan anak yang soleh. Begitu. Yang ketiga, usa'idu al-walidaini fi kulli zamanin wa makanin. Ya. Usa'idu al-walidaini. Usa'idu, saya menolong al-walidaini, ya, kedua ibu bapa saya, fi kulli zamanin, pada setiap zaman, pada setiap masa, wa makanin, dan juga tempat. Tak kira di mana, tak kira bila, usa'idu al-walidain, kita tolong ibu bapa kita. Contoh tengok gambar tepi tu, di dapur mak tengah masak, tolong mak masak, potongkan bawang ke timun ke, sediakan bahan-bahan sebagainya. Ada nampak ayah perlukan pertolongan, bantu dia. Tengok kat luar ayah tengah basuh kereta, apa nama, tolong dia basuh kereta, macam tu, dan lain-lain lagi. Okey, yang keempat, urafiqu alwalidaini wa usahibuhuma fil baiti. Urafiqu, saya menemani, alwalidaini, kedua ibu bapa, wa usahibuhuma, dan saya bersahabat, maksudnya saya mendampingi mereka ini, fil baiti, di rumah. Urafiqu, saya menemani. Ini lebih kepada kalau kita ni dah dewasa, dah besar. Selalunya bila dah besar ni duduk masing-masing lah, rumah masing-masing, kan. Tapi ada yang
pilih urafiq, dia nak menemani ibu bapa ni mungkin ada kat kampung, cari kerja yang dekat dengan kampung mudah untuk kita teman ibu bapa kita ni, mungkin mereka ni dah tua dah uzur, jadi kita teman boleh bantu mereka kalau ada sakit dan sebagainya. Walau waktu kecil pun boleh juga kita teman ibu bapa kita, wa usahibuhuma, dan juga menemani mereka, teman kan, jadi sahabat pada mereka fil baiti, di rumah. Jangan kita ni duduk je serumah dengan mak bapak kita tapi buat hal masing-masing. Lagi-lagi sibuk main telefon. Anak ni main telefon, ayah sibuk, ayah mak pun sibuk main telefon. Duduk serumah tapi tak bercakap. Kita tak nak di situ. Kita nak keluarga kita dalam rumah yang harmoni, yang urafiq. Kita menemani mereka, bersahib dan juga bersahabat, berteman dengan mereka, berbual, ceritakan apa yang perlu. Masing-masing kongsi cerita mungkin dekat sekolah, balik rumah, cerita apa yang berlaku dekat sekolah, sebagainya. Sama-sama berkongsi dengan ibu bapa kita. Okey, terusnya kita lihat kepada tarkib. Ni tarkib untuk hari ni kita bitaufiq wan najah. Bitaufiq wan najah, ucapan bila nak mendoakan kejayaan seseorang kan. Bila kita nak mendoakan orang tu, kita sebut bitaufiq wan najah. Maksudnya kita doakan dia semoga berjaya lah. Kalau orang tu tengah nak ambil periksa, kita doa dia supaya bitaufiq, berjaya dalam peperiksaan. Kalau nak dia masuk sukan ke apa, semoga dia menang dalam pertandingan dan sebagainya. Tengok ni contoh dia. Ni anak dia ni minta doa daripada ayah dia kan. Ya walidil habib, wahai ayahku yang disayangi, yang dicintai. Ud'u li fi salatika kay ahsula ala al-imtiyazi fi al-imtihanil qadimi. Ud'u li, doakan saya, wahai ayahku, doakan saya fi salatika, di dalam solat kamu. Maksudnya setiap kali doa lepas solat tu doakan untuk saya, kai kai apa maksud dia, kai supaya ahsula ahsula supaya saya dapat alal intiyazi, ke atas kejayaan, kecemerlangan. Doakan saya dalam solat supaya saya berhasil mendapat kejayaan fil imtihanil qadimi, di dalam peperiksaan al-qadim yang akan datang. Dia minta doa ayah dia supaya dia dapatlah berjaya dalam peperiksaan akan datang. Ayah dia kata apa? Ana mutayaqinun. Saya yakin, ayah yakin pada kamu. Jangan risau, ayah yakin kamu boleh buat. Annaka satanjahu, sesungguhnya kamu akan berjaya, insya-Allah, jika diizinkan Allah, bitaufiqi wan najah. Bitaufiq wan najah. Semoga kamu berjaya. Itu dia. Salah satu sebutan yang boleh kita praktikkan. Nak doakan seseorang, kita kata bitaufiq wan najah. Ni pun ada satu maklumat, zid maklumatika, info tambahan, maklumat tambahan. Ad-du'a li tashilil umur. Doa memudahkan segala urusan. Ni pada hadis ni, doa ini boleh amal. Kalau ada rasa kesempitan ke apa-apa ke, boleh doa untuk ni, apa dia? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alul huzna idza syi'ta sahla. Boleh amalkan doa ni ya. Doa untuk kita memohon permudahkan segala urusan kita. Okey, tu dia 186. Okey, dan seterusnya muka surat 187. Ya, 187 ini berkenaan dengan nizamus sauti, ya. Cara kita nak menyebut perkataan tu dengan betul, dengan kaedah sebutan Arab yang tepat. Okey. Di sini cerita tentang kalimatun fiya al-harakatut tawilah, kalimah yang padanya ada harakat tawilah, ya. Sebutan dia yang panjang, kalimatun fiha al-harakatul qasirah, dan kalimah yang ada padanya harakah yang pendek. Ini semua kita dah bahas pada tajuk-tajuk yang sebelum ini, ya. Cuma saya nak baca saja di sini, nampakkan perbezaannya. Yang merah-merah ini adalah yang harakah tawilah, yang boleh kena baca panjang sikit macam mak asli. Dengarkan elok ya. Birrul walidaini ma'nahu an nuti'ahuma wa nukrimahuma wa natawadha'a lahuma kama nuzhiral hubba lahuma wa nusahibahuma bikulli taqdirin wa takrimin. وعلينا أيضا الإنصات إليهما
indama yatahaddatsani wa ada'u huquqihima. Okey, tengok cara sebutan tu. Bukan wa huquqihima, wa huquqihima. Macam tu. Al-walidaini, bukan al-walidaini. Kalau kita baca pendek al-waladain. Tu jadi anak al-walad dengan al-walid. Beza kat situ kan. Okey. Itu ya, nampak dia punya perbezaan itu, cara sebutan dia. Okey. Okey, yang seterusnya muka surat 188. InsyaAllah muka surat terakhir kita hari ini. InsyaAllah. Satu ucapan, satu petikan. Iqra' wa masil. Baca dan lakonkan. Ya. Huququl walidaini. Hak kedua ibu bapa kita. Tajuk berkenaan hukuk. Hak kedua ibu bapa kita. Apa haknya seorang ibu kepada anak dia. Maksudnya anak dia kena tunaikanlah apa yang hak oleh ibu bapa kita ini. ألقى الأستاذ بخاري النصيحة لطلابه. Alqa telah menyampaikan. Siapa yang telah menyampaikan? Al-Ustaz Bukhari. Ustaz Bukhari. Inilah Ustaz Bukhari ni. An-nasihata. Nasihat litullabihi kepada pelajar-pelajar dia. Dia bagi nasihat. Ustaz Bukhari bagi nasihat kepada pelajar-pelajar dia. Kemudian fasa'alahu ahadu tullabihi an huquqil walidaini 'alal abna'i. Ya, fasa'alahu, maka telah bertanya kepada Ustaz Bukhari ini ahadu tullabihi, seorang pelajarnya, an huquqi, tentang hak-hak al-walidaini, hak-hak kedua ibu bapa, 'alal abna'i, kepada seorang anak, ke atas seorang anak. Maksudnya apa yang seorang anak ini perlu tunaikan kepada kedua ibu bapa. Faqala lahum, maka telah berkata kepada mereka. Ustaz Bukhari pun bagi tahulah kepada mereka, kepada murid dia ni, apa dia hak-hak ibu bapa ini. Awalan, yang pertama, qulu lahuma qawlan karima. Qulu, berkata-katalah kamu lahuma kepada mereka berdua ini, ibu bapa ini, qawlan karima, dengan kata-kata yang mulia, dengan kata-kata yang baik. Jangan kita cakap benda-benda buruk, benda-benda tak elok, dah cakap dengan bahasa yang kesat dengan kedua ibu bapa kita. Itu pesanan dia yang pertama. Hak yang pertama, cakap dengan baik-baik dengan kedua ibu bapa kita. Yang kedua, wala taqulu lahuma kalimata uffin. Wala taqulu, dan jangan kamu sebut, jangan kamu cakap lahuma pada kedua mereka ini kalimata uffin, kalimah uff. Uff saja pun tak boleh. Ini daripada ayat Quran kata kan. Jangan kita nak menjawab dengan ibu bapa kita ni uff. Maksudnya uff ni apa? Kalau macam kita bahasa Melayu ni, macam duk tak puas hati macam kepada kedua ibu bapa kita, kata ish, macam mak kita suruh minta tolong pergi kedai aja beli telur, kita kata ish. Ish tu pun itulah kira berdosa dah kita. Wala taqulu lahuma, jangan kamu cakap dengan kedua mereka ini walaupun dengan kalimat uffin, kalimah uff saja pun tak boleh, dosa. Penuh adab dengan kedua ibu bapa kita. Yang ketiganya, ikhfidu sautakum indal kalami ma'ahuma. Ikhfidu, rendahkan sautakum, suara kamu. Maksudnya rendah suara, jangan cakap kuat-kuat, tengking-tengking. Indal kalami, ketika berbicara, ma'ahuma, dengan kedua mereka. Cakap rendah suara. Okay? Yang keempat, sari'u ila talbiyati nidaihima. Sari'u, bergegas, cepat, ila talbiyati, ketika menyahut nidaihima, seruan mereka. Kalau dia orang panggil, terus kita bergegas, cepat. Kalau dia panggil Ahmad, terus pergi, ya ayah, ya mak. Jangan kita berlengah-lengah, bertangguh-tangguh. Bila ayah kita panggil saja, terus jawab, terus datang. Okay? Sari'u, bergegas, cepat. Khamisan, yang kelima, ud'u liwalidaykum ba'da kulli salatin. Ud'u, doakanlah, liwalidaykum, kepada kedua ibu bapa kamu, ba'da, selepas kulli solat, setiap solat. Maksudnya tiap-tiap kali lepas solat, jangan lupa, jangan tinggal doakan kepada kedua ibu bapa kita. Yang paling mudah apa? Ambil daripada ayat Quran tu, rabbighfirli warhamni.
Ay rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tu doa tu. Itu adalah doa kepada kedua ibu bapa. Wajib baca tiap-tiap kali lepas solat. Doakan kedua ibu bapa kita sebab dia orang dah menjaga kita daripada kecil kan. Rabbighfirli. Ya Allah, ampunkanlah padaku. Pertama, rabbighfirli. Ya Allah, ampunkanlah aku. Wali walidayya dan juga kedua ibu bapaku. Warhamhuma dan rahmatilah mereka ni kama rabbayani rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani seperti mana mereka telah menjaga aku saghira waktu kami ni kecil lagi. Tu dia 5 pesanan, 5 hak ibu bapa ke atas ke atas anak. Wa akhiran dan akhirnya qaddimu al-khidmati lil walidaini fi kulli hinin, ya. Qaddimu, dahulukan, maksudnya first thing first, dahulukan al-khidmat lil walidain, berkhidmat, berbakti kepada ibu bapa kita fi kulli hinin, pada setiap waktu, pada setiap ketika. Dahulukan kedua ibu bapa kita lebih daripada orang lain. Ada abang adik, tolak tepi dahulu. Kalau mak ayah minta kita minta tolong daripada kita. Jadi khidmat dengan mereka, qaddimu, dahulukan. Itu yang pertama kita kena buat setiap masa, ya. Itu dia pesanan-pesanan yang disampaikan oleh Ustaz Bukhari, ya, terhadap soalan anak murid dia tadi, apa dekat hak ibu bapa ke atas anak. Itu dia. Tapi ni ada al-muradifat, muradifat. Qulu, katakanlah, takallamu, seperti dengan yang karim, yang mulia, hasan, yang baik. Talbiyah, ijabah, yang menyahut, menjawab. Itu dia. Itu dia berkenaan dengan tajuk kita, birrul walidaini. Okay, setakat itu saja untuk pertemuan kita kali ini. InsyaAllah kita sambung lagi pada pertemuan akan datang berkenaan dengan tajuk kita ini, birrul walidaini. InsyaAllah. Moga-moga apa yang kita ceritakan hari ini memberi manfaat kepada semua, ya. Okey, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.